Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya masih di dalam kereta. Hujan kuatlah sekarang. Hujan kuat sekarang. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, yang komen, yang like, yang tak like. Tak apalah, terima kasih diucapkan. Bagi kamu yang belum lagi subscribe, saya mohon supaya kamu boleh subscribe. Tekan butang subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang tanya saya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meluluskan kali ini pengeluaran KWSP sekiranya rakyat memerlukan? Tapi sebelum itu kamu boleh komen di bawah. Pada pendapat kamu, perlukah lagi untuk mengeluarkan wang KWSP rakyat sekurang-kurangnya seperti pengeluaran yang dulu itu, pengeluaran sekaligus RM10,000? Kerana rupa-rupanya masih ada rakyat yang mahu dan berharap semoga pengeluaran khas KWSP ini dapat diluluskan dengan segera. Apa pendapat kamu pula? Perlukah lagi bantuan KWSP ini untuk diteruskan? Atau bukan bantuan sebenarnya, tapi pengeluaran khas. Pengeluaran khas wang KWSP pencarum-pencarum yang layak untuk kegunaan pada masa sekarang yang masih mencabar ini. Terutamanya di golongan B40, M20 kah? Di pendapatan yang rendah dan sederhana ini. Kerana kos sara hidup masih lagi tinggi. Mungkin ramai lagi rakyat yang masih terhimpit dengan hutang, masih lagi terhimpit dengan macam mana untuk dapat mencukupkan keperluan harian keluarga. Pada pendapat saya sendiri, saya rasa perlu kalau layak. Perlu kalau layak. Lagi pula, wang itu seperti yang selalu disebut-sebut oleh rakyat, wang itu wang sendiri. Wang pekerja sendiri. Tetapi jangan lupa bahawa kita ini hidup lama lagi. Perlu wang ketika sudah tua. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berpendapat kalau betul-betul perlu saja baru kasih keluar itu duit. Kalau tidak perlu, tidak payahlah kasih keluar itu duit. Jadi sama ada perlu atau tidak terpulang kepada individu masing-masing. Berapa keperluan, tapi sekali lagi saya pun berharap betul-betul kalau dibenarkan pun pakailah wang itu sebaik yang mungkin. Jangan sembarangan saja buat pembelian-pembelian yang tidak patut. Sebab ada juga dengar-dengar kata ramai orang yang sudah dapat pengeluaran khas itu bukan pula digunakan untuk seperti yang sepatutnya. Tapi ramai orang duk beli perabot, beli handphone lebih. Nak buat apa tu? Kalau sudah ada handphone satu cukuplah. Jadi dengan RM10,000 itu mungkin boleh beli untuk pemula bisnes. Contohnya boleh beli motor kalau suka untuk buat part time, jadi pemandu Grab kah, Grab Food kah, Food Panda kah. Itu dapat menambahkan pendapatan seisi keluarga. Itu bagus kalau dibuat begitu. Tapi kalau beli handphone lebih, beli kereta baru kah, itu saya rasa kurang sesuai. Sebab itu bukan membantu, malah bikin tambah pening kepala lagi. Macam mana mau bayar nanti? Tapi kalau untuk bayar tunggakan rumah kah, tunggakan kereta kah, yang itulah yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Apapun saya berharap semoga pengeluaran ini kalau masih boleh difikirkan sesuai oleh kerajaan, terutamanya Menteri Keuangan nanti, dan juga semua pakar-pakar ekonomi, pemikir-pemikir di dalam Menteri Kabinet Anwar Ibrahim nanti. Kalau difikirkan sesuai, benarkanlah. Sebab ramai yang betul-betul perlu.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen kamu dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sekali lagi, terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe, like, share dan banyak komen di dalam channel ini. Dan bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon supaya kamu boleh tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim ternyata tidak akan mengurangi apapun yang baik untuk rakyat Malaysia. Ramai orang yang risau juga, kalau dia jadi Perdana Menteri, macam mana dengan bantuan-bantuan rakyat? Adakah dikurangi, dimansuhkan atau sebagainya? Tetapi yang kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita tahu adalah, yang saya faham adalah Anwar Ibrahim akan mengekalkan bantuan sara hidup untuk membantu rakyat-rakyat yang masih terhimpit dengan masalah sara hidup. Bantuan sara hidup tetap dikekalkan oleh Perdana Menteri. Ini satu berita gembira untuk kita semua. Malahan kita berharap bukan hanya bantuan sara hidup, tetapi bantuan-bantuan yang lain juga bukan saja dikekalkan, tapi ditambah baik. Ditambah baik oleh kerajaan perpaduan yang kita nantikan bersama ini. Saya percaya Anwar Ibrahim akan menggunakan kuasanya sebaik yang mungkin, akan menggunakan segala kebaikan hatinya untuk membantu rakyat. Dan kita tahu bahawa beliau juga mengumumkan kerajaan kali ini bukan kerajaan politik, tetapi kerajaan yang mengutamakan rakyat. Bukan kerajaan yang mengutamakan tengkuk politik, menyelamatkan politik masing-masing, tetapi kerajaan yang mengutamakan rakyat, yang mengutamakan kebajikan rakyat. Jadi saya fikir kali ini kita akan menikmati banyak penambahbaikan di dalam bantuan-bantuan pertama. Kedua, menteri-menteri kabinet kerajaan perpaduan ini pasti akan mencari jalan bagaimana untuk dapat meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, atau sekurang-kurangnya mengurangkan perbelanjaan rakyat Malaysia, ataupun menyeimbangkan pendapatan rakyat Malaysia yang masih lagi berada di tahap yang boleh dikira masih lagi di taraf yang rendah. Jadi dapat menyeimbangkan di antara pendapatan dan juga kos sara hidup. Sekurang-kurangnya mungkin ada barang-barang yang boleh dikawal, ataupun bagi petani-petani harga-harga komoditi dapat dikekalkan di tahap yang paling tinggi, setinggi yang boleh. Komoditi getah, komoditi kelapa sawit, komoditi-komoditi yang lain, kita berharap semoga dengan keyakinan pelabur-pelabur kepada kerajaan perpaduan ini, maka harga-harga itu akan tetap terus naik, melonjak naik. Begitu juga dengan nilai mata wang Malaysia. Kita berharap dengan kebijaksanaan daripada Perdana Menteri kita yang hebat ini, maka akan dapat mengekalkan, malahan menaikkan lagi kadar tukaran mata wang asing negara Malaysia, ringgit Malaysia, di tahap yang lebih tinggi, lebih kukuh. Dan kita juga berharap semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat menguatkan lagi, mengeratkan lagi hubungan kerjasama dengan negara-negara pengeluar barang-barang, supaya kita dapat menikmati harga yang kita mampu. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang masih juga mengekalkan, bukan saja mengekalkan, tetapi mungkin akan menambah baik lagi bantuan sara hidup yang amat-amat diperlukan, yang amat-amat dinantikan
dan pastinya rakyat mengharap supaya bantuan yang didapat dikekalkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.